Kita nak bercakap berkenaan dengan beras yang merupakan makanan ruji kebanyakan masyarakat Malaysia. Cumanya fokus ni kepada bagaimana usahawan-usahawan Malaysia mengusahakan industri beras ini. Jadi kita nak bersama dengan dua tetamu kita pada pagi ini. Selamat datang kita ucapkan kepada Cik Ahmad Daud Abdul Rashid selaku Ketua Jabatan Khidmat Nasihat dan Pemantauan PUNB. Apa khabar selamat pagi? Selamat pagi. Sihat ya? Okey, dan juga seorang tetamu kita bawakan di studio pada pagi ini iaitu Pengarah Urusan Juara Selera Sendirian Berhad Cik Zulkifli Jamaldin. Apa khabar Cik Zul? Sihat juga ya? Alhamdulillah sihat. Okey, baik, kita mulakan dengan Cik Daud terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya peranan PUNB sendiri khususnya dalam industri untuk pengeluaran beras ya? Adakah semakin meningkat? Adakah positif kebelakangan ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM dan Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menjemput Juara Selera dan PUNB untuk ke slot pada pagi ini. Okey, berkaitan dengan soalan yang diajukan tadi itu, saya suka mulakan dengan objektif penubuhan PUNB. PUNB ditubuhkan pada 17 Julai 1991, di mana objektif kita ada tiga objektif utama, iaitu yang pertamanya kita menambah jumlah usahawan Bumiputera dan yang kedua meningkatkan kualiti usahawan Bumiputera dalam sektor industri dan komersial. And then yang kedua kita objektif kita adalah untuk menggalakkan pembentukan usahawan yang berdaya tahan dalam sektor industri. Dan yang ketiga kita menyalurkan objektifnya menyalurkan budaya keusahawanan di kalangan usahawan Bumiputera. Bagaimana sekarang ni impak yang telah diterima oleh usahawan-usahawan tempatan setelah kesemua program-program dilaksanakan oleh PUNB sendiri? Okey, berdasarkan kepada objektif yang saya nyatakan tadi ni, semua skim ataupun program ataupun inisiatif yang dijalankan oleh PUNB ini menjurus ke arah objektif yang saya sebut. Di landasan yang tepat Ya, di landasan yang tepat ya. Baik, Encik Zul, sebagai pengusaha beras, bagaimana Tuan boleh ceritakan tentang lanskap industri waktu ini dengan kehadiran beras-beras import daripada negara jiran, misalnya Thailand, saya rasakan adalah persaingan terdekat untuk Malaysia sendiri. Untuk usahawan tempatan, apa yang dilakukan untuk sama-sama mendepani kehadiran beras-beras import ini? Okey, pertama kali saya ucap terima kasihlah sama-sama daripada RTM termasuk dengan PUNB menyemput beras juara hari ini. Kita berbincang berkenaan dengan makanan ruji. Ya. Untuk tuan semua, beras ni sebelum orang kata apa jadi beras, dia padi. Jadi selepas padi kita hasilkan jadi beras, selepas itu dimasak baru jadi nasi. Lain kalau kata macam pulut daripada padi pulut. Kalau kata beras ni pulut pun masak pun jadi pulut juga. Okey, justru itu di Juara Selera kami memiliki kilang padi sendiri, iaitu untuk dia merupakan senjata yang utama bagi syarikat boleh bertahan dan bersaing di dalam industri padi ini sehingga kini. Itu yang utamanya. Maksudnya sekiranya pemurung beras tiada kilang padi sendiri, jadi kita amat sukar untuk kita nak menyediakan bekalan sepanjang masa. Justru itu kita dapat membekalkan beras bekalan ni secara konsisten dan dapat berterusan di dalam pasaran di semenanjung Malaysia. Okey, di dalam setahun ada 2 kali musim menuai padi, iaitu satu musim beras juara dapat membeli antara 10,000 metrik tan sehingga 15,000 metrik tan dan memproseskan padi menjadi beras di kilang kami yang ada di Sungai Bakau, Parit Luntang, Perak. Beras juara memperolehi bekalan padi daripada petani-petani yang majoritinya petani diusahakan oleh petani-petani Bumiputera, iaitu Melayu. Saya dapat bekalan ni di seluruh negeri Perak, kawasan Kerian serta Bandar Baru Kedah. Manakala setiap bulan beras juara mampu menghasilkan atau mengeluarkan beras 2,500 metrik tan sehingga 3,000 metrik tan sebulan. Oh, tu sebulan Sebulan. Untuk walau bagaimanapun setiap bulan beras juara mampu menghasilkan atau mengeluarkan beras sehingga 5,000 metrik tan
semaksimum yang kita boleh keluarkan. Dengan facilities yang ada tu. Jadi kita ada lagi kalau 5,000 metrik tan sebulan tu, kita ada lagi dalam lebih kurang 2,000 lagi. Baik, sekarang ni ada hari tu timbul isu juga tentang keadaan semasa cuaca panas ini menyebabkan pengeluaran beras terhad. Adakah juga dirasai oleh beras juara? Itu memang diakui lah. Memang kalau kita nak dapatkan beras yang berkualiti, tentulah kena berpunca daripada padi. Sekiranya padi elok, beras pun elok. Untuk mendepani cabaran itu, keadaan semasa mendepani cabaran ni, kita dapat dengan kerjasama daripada Bernas. Bernas merupakan pemekar yang utamalah dalam Malaysia hingga kini. Tapi sebagai saya pemorong dan pernah diiktirafkan sebagai pengilang padi yang cemerlang pada tahun 2017. Malah pada 2018, pemurung beras juara Sera diiktiraf sebagai pemurung beras yang nombor 1 di Malaysia. Syarikat saya ni merupakan suatu patuh Bumi Putera Islam. Saya ni merupakan generasi yang ketiga. Baik. Cumanya Cik Daud, itu kalau apa yang dikongsikan sebentar tadi, cuaca menjadi faktor utama. Jadi apa yang dilakukan oleh PNB sendiri untuk memastikan agar pengeluaran beras ini berterusan dan membantu usahawan tempatan terutamanya? Okey. Macam kami di PNB ni, kalau ikutkan kita punya misi, kita menyediakan peluang untuk usahawan Bumi Putera ini mencapai kejayaan dalam perniagaan melalui sokongan kewangan dan sokongan korporat. So kebanyakannya dari segi teknikal, contohnya macam saudara Zul kita ni, kalau cerita bab beras tu memang saya surrender lah. So jadi on technical part memang dia ada expert. But on the other part tu mungkin kita dapat membantulah. Biasa yang didominasi untuk sektor industri pengeluaran beras ni daripada kaum Chinese ataupun Melayu pun sekarang Bumi Putera pun dah banyak terlibat dalam bidang ini. Okey, kalau sebab kita sebenarnya daripada pemerhatian PNB sendiri sebenarnya, sebab budaya keusahawanan ataupun perniagaan ni bukan budaya asal kita sebenarnya. Saya rasa mungkin dalam sekitar 10 atau 15 tahun kebelakangan ni baru kita nampak usahawan Bumi Putera ni baru aktif melibatkan diri dalam perniagaan. Jadi termasuk juga sektor yang beras ni, saya boleh katakan didominasikan oleh rakan kita dari bangsa lain jugalah. Tapi positif dan penyertaan daripada kaum Bumi Putera juga meningkat tahun demi tahun. Tahun demi tahun meningkat, dan kalau ikutkan dari segi pembiayaan yang kita salurkan kepada usahawan sebenarnya dari sektor makanan dan minuman ni adalah yang kedua di antara sektor-sektor lain lah. Yang agak besar, melibatkan pengeluaran dana sekitar 300 juta lebih. Besar sebenarnya industri pembuatan beras, pengeluaran beras ni ya. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Daud dan juga Encik Zul berkongsi kita bagaimana situasi usahawan tempatan untuk dalam pengeluaran beras dan sebagainya. Semoga maju jaya selepas ini daripada pihak PNB dan juga pihak Beras Juara sendiri selepas ini. Okey, baik.